So guys, selamat datang ke SRTV. So, ini adalah video yang aku janjikan di mana setelah berakhirnya saingan Liga Super, aku akan membuat sedikit rumusan lah mengenai apa yang telah kita lalui di sepanjang musim 2025-2026 ni. Aku tahu memang agak lambat pasal last match kita sudah 15 hari bulan Mei dan video ni sewaktu direkam pada 29 hari bulan Mei. Itu yang satu benda yang aku janjikan tapi agak lambat aku keluarkan. Banyaklah reason sebenarnya di belakang, di sebalik tabir kenapa semua ni lambat. Tapi aku tetap akan menunaikan janji aku lah untuk membincang mengenai sekali lagi apa yang telah kita lalui di saingan Liga Super ni. So, aku mulakan terlebih dahulu guys dengan kedudukan Sabah di saingan Liga Super selepas berakhirnya 22 perlawanan di mana kita mengakhiri di kedudukan tangga ke-9 dengan mengutip sebanyak 23 mata. Kalau aku tengok dari segi kedudukan tangga ke-9 ni bukanlah asing sebenarnya untuk kita di mana pada tahun 2021 sewaktu kita kembali ke saingan Liga Super daripada Liga Perdana tu, ini adalah merupakan kedudukan terakhir kita sewaktu sekali lagi pertama kali kita kembali ke saingan Liga Super, di mana sebenarnya kita kembali di saingan Liga Super ni lebih awal pada tahun sebelumnya lah, tapi unfortunately untuk tahun tu Liga Super kena suspend. So basically kedudukan terakhir kita pada tahun 2020 tersebut adalah pada kedudukan ke tangga ke-10 selepas hanya 11 perlawanan yang telah kesemua pasukan lalui sebelum saingan Liga Super dihentikan buat sementara waktu tu pun cukup lama sudahlah sampailah keadaan COVID tu kembali pulih dan ianya kembali beraksi sekali lagi pada tahun 2021 seperti yang aku telah katakan sebentar tadi, di mana kedudukan kita selepas 22 perlawanan adalah di tangga ke-9. Dan kembali kepada tahun 2022, itu adalah merupakan satu revolusi yang terbesar yang pernah dimiliki oleh Sabah FC, di mana untuk 3 musim seterusnya kita kekal berada di tangga ketiga. In fact telah membawa kita ke saingan AFC, di mana itu adalah merupakan pentas yang tertinggi pernah setelah sekian lama lah Sabah FC last kali beraksi di pentas tersebut pada tahun 90-an lah kalau aku tak silap benda tu terjadi, dan kita telah sama-sama menikmati satu kehangatan yang cukup berbeza lah pada musim tersebut. Dan untuk musim yang seterusnya 2023, 2024-25 masih juga kita kekal berada tangga ketiga, tapi unfortunately kita tidak layak untuk beraksi di saingan yang tertinggi lah kerana slot tersebut telah dilimitkan untuk kelab yang beraksi di saingan bola sepak Malaysia especially. So berakhirnya bola sepak tahun 2025-2026 seperti yang aku katakan di awal tadi, kita kembali menghuni ke tangga ke-9 hasil daripada 24 perlawanan yang telah kita lalui dan 23 poin yang telah kita miliki lah. Jadi benda ni okey, tangga ke-9 ni bukan asing untuk kita sebenarnya pasal kita pernah menduduki di kedudukan tersebut. Cuma ianya merupakan satu benda yang cukup jauh lah untuk Sabah FC selaku pasukan yang sering kali berada di tangga ketiga pada 3 musim terdahulunya. Cuma kita, bagi aku sendiri nampak benda ni akan terjadi hasil daripada pemergian pemain, hasil daripada persiapan pramusim Sabah FC sebelum tu, dan prediction aku menjadi reality lah. So kalau kita tengok dari segi persembahan pasukan-pasukan lain yang berada di top 5, Sabah adalah the only team yang gagal lah untuk berada di kedudukan tersebut, di mana pada musim sebelumnya tim seperti JDT, Selangor, Kuching dan Terengganu termasuk Sabah FC lah berada ketiga pada masa tu adalah kumpulan yang berada di kelompok top 5, di mana berakhirnya saingan Liga Super 2025-2026 ni, macam mana aku katakan tadi, Sabah lah the only team yang tidak berjaya mengekalkan kedudukan top 5 tersebut, di mana JDT, Kuching, Selangor, Kuala Lumpur dan Terengganu masih lagi berada di kelompok tersebut. Jadi membuktikan di sini betapa gagalnya kita mengharungi musim ni, baik dari persembahan di atas padang dan juga baik segi persiapan pramusim. Dikenakan lagi dengan in and out pemain Sabah FC dikala
kita juga mempunyai masalah pertukaran head coach sebanyak 3 kali. Dimulakan daripada Altolinus kembali ke daripada Altolinus ke JP, JP ke Altolinus, Altolinus ke Juan Giraro. So dia merupakan satu musim yang bagi aku wasted lah untuk Sabah FC dengan keputusan kita yang terumbang-ambing, dengan pertukaran head coach kita. Aku rasa Sabah FC adalah merupakan tim yang mempunyai pertukaran head coach yang paling banyak di saingan Liga Super ini jika dibandingkan dengan tim-tim yang lain yang telah memberi impact besar lah dari segi persembahan kita. Walaupun kita cuba untuk kembali lah pada perlawanan tersebut, di mana kalau kita tengok selepas Juan Giraro mengambil alih Sabah FC, actually dia ada rekod yang bagus sebenarnya jugalah, di mana amat kurang kekalahan dia, tapi rekod tersebut lebih kepada seri. Tapi apa yang nyata di sini adalah kita tidak begitu bagus di bahagian hadapan, yang bagi aku patutnya beberapa perlawanan yang kita seri itu boleh kita menangi dan boleh kita memperagi kedudukan tersebut. Tapi aku tidak nafikan lah tidak berapa stabilnya skuad kita ni membuatkan kita memiliki result tersebut. Tapi walau macam mana pun, despite kita punya kesedihan untuk persembahan di saingan Liga Super ni, kita tidak boleh menolak tepi jugalah antara beberapa kelayakan yang amat weird sebenarnya, aku boleh katakan macam tu, di mana dikala kita mempunyai reputasi yang cukup bagus 3 musim berada di saingan Liga Super ni kelompok top 3, tapi kita tidak pernah macam menempati tiket ke final, apatah lagi memenangi piala di saingan bola sepak tempatan. Jadi dengan persembahan kita yang tidak begitu bagus di saingan Liga Super ni, kita masih mampu dan sempat untuk berada satu di pentas final Piala FA, di mana kita telah buat masa tu kita telah menumbangkan Bunga Raya, Kelantan dan juga Selangor pada perlawanan tersebut, dan kita berjumpa JDT. Unfortunately kita tewaslah di final sebanyak 5-0. Dan seterusnya adalah kemenangan kita di MFL Challenge Cup, di mana kita telah menundukkan PDRM, Perak dan juga Penang pada perlawanan tersebut, di mana kita tahu perlawanan tersebut berakhir dengan penalti, dan ianya telah ditentukan pada second leg lah di Stadium Likas, di mana kita menang lebih kurang 4-3, lebih kurang begitu penalti tersebut. Dan itu adalah merupakan satu achievement yang bagi aku, orang boleh cakap lah MFL Challenge Cup, Piala Mickey Mouse, tapi again ialah merupakan satu pencapaian terbesar lah pernah kita miliki sejak kita kembali aktif di saingan Liga Super untuk saingan bola sepak tempatan kita ni. So ada banyak benda kita perhatikan lah. Apabila satu musim kita beraksi bagus di saingan Liga Super, tapi kita tidak mampu untuk membawa pulang mana-mana piala. Apabila kita hambar di saingan Liga Super pula, kita berjaya mencuri satu piala yang bertandingkan di saingan bola sepak tempatan kita ni, iaitu MFL Challenge Cup, membuatkan aku boleh katakan ada sinar lah untuk Sabah FC. Sebenarnya skuad ni sebenarnya ada kemampuan dia, skuad ni sebenarnya. Cuma unfortunately ianya tidak dibimbing dengan begitu bagus sehingga memberikan impact yang cukup besar dari segi kedudukan saingan Liga Super ni. Lebih kurang macam tu. So sedih, memang sedih. Walaupun again sekali lagi aku sudah jangkakan barang ni akan berlaku, tapi aku tidak menyangka ianya cukup jauh lah untuk kita berkedudukan di tanggal ke-9 di saingan bola sepak tempatan kita di Liga Super 2025-26 ni, menyebabkan aku merasakan persembahan kita cukup, aku boleh katakan memalukan dan juga mengecewakan. Cuma again, nasib baik ianya berjaya dipadam sedikitlah kekecewaan tersebut hasil daripada kemenangan kita di MFL Challenge Cup ni. So aku tak tahu sebenarnya adakah ini boleh dikatakan benda yang bakal berterusan untuk Sabah FC untuk saingan bola sepak akan datang, kerana ada banyak rumus sebenarnya aku dengar. 2 rumus aku dengar sekarang ni adalah satu mengenai kemungkinan besar untuk saingan Liga Super akan datang, Sabah FC akan menyerap lagi pemain under 23 untuk berada di selebasan utama. So is it a good news or not?
aku tak pasti. Anda boleh letakkan pendapat anda di dalam komentar bawah mengenai benda tu. Dan kedua adalah mengenai isu kontrak untuk player-player Sabah FC lah. Kenapa aku sentuh benda ni? Kerana kalau kita tengok di dalam kontrak yang dimiliki oleh pemain Sabah FC, semua semua akan habis pada di penghujung bulan ni. So adakah kita masih akan melihat skuad yang sama baik dari segi lokal dan juga import untuk saingan Liga Super akan datang? Pasal buat masa ni belum ada apa-apa statement lagi dikeluarkan oleh Sabah FC tentang persiapan skuad Sang Badak ni untuk musim akan datang. Ya, most probably ianya akan bermula pada bulan Ogos. So aku masih menunggu berita tersebut lah. So itu aku akan buat satu dedicated video lah tentang nasib pemain Sabah FC ni. Of course nasib kita juga yang support club ni. So di mana kita punya harapan kita sekarang ni, aku tidak ada jawapan untuk benda tu. Tapi it's a good thing untuk kita discuss lah, pasal benda ni pun ada dikeluarkan juga oleh budak scoreboard juga mengenai kontrak pemain Sabah FC ni. So itu aku akan bincang dan kupas sedikit lah di video yang seterusnya. Tapi buat masa ni aku cuma berkongsi dengan kamu tentang apa yang telah terjadi untuk skuad Sabah FC di saingan Liga Super 2025-2026 ni. Dan sekali lagi aku merasakan satu benda yang aku rasa cukup kecewa di atas persembahan kita, kerana kita adalah merupakan satu tim yang seringkali kekal berada di kelompok 3 teratas dan menjadi pesaing utama di bola sepak tempatan kita ni. Walau macam mana pun ianya telah dipadam lah hasil daripada, aku boleh katakan, persalah caturan yang telah dilakukan oleh previous management Sabah FC yang memberi impact tentang kedudukan kita saingan Liga Super ni. So okay guys, itu adalah video yang aku boleh tekan secara ringkas mengenai apa yang telah kita lalui di sepanjang saingan Liga Super ni, dan benda yang boleh juga kita banggakan lah di saingan Liga Super ni. So bagaimana pendapat anda guys tentang prestasi kita? Letakkannya di ruang komentar di bawah. So bertemu lagi di video seterusnya mengenai nasib pemain-pemain kita lah untuk di saingan bola sepak yang akan datang. Assalamualaikum.